Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang berusaha pengerusi serta saf jawatan kuasa masjid, seterusnya yang saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat jemaah muslimin muslimat, moga-moga Allah merahmati kita serta memberi keampunan kepada kita. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengkurniakan kita taufik dapat sama-sama kita kerjakan ketaatan perintahnya pada malam ini, solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian diteruskan lagi dengan majlis ilmu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah akan mudahkan bagi dia memahami agama. Apabila Allah inginkan dia mendapat ganjaran pahala, maka dia akan dimudahkan Allah dalam menuntut ilmu agama, sehingga dia beramal dengan amalan yang mempunyai asas ilmu. Dan duduk di dalam majlis ni tuan-tuan, bukan sekadar duduk, bahkan kata malaikat, mereka, kata Nabi, mereka yang duduk di dalam majlis yang mengingati Allah, Nabi dan agamanya, maka malaikat akan berkata kepada mereka, bangunlah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampunkan bagi kamu akan dosa-dosa kamu, dan Allah menggantikan seluruh, ataupun Allah telah menggantikan keburukan kepada kebaikan. Ni kelebihan duduk majlis ilmu yang tidak dapat kita dapat fadilatnya kalau kita duduk depan TV hari ni. Balik rumah, ya, duduk depan TV tak dapat apa dia fadilat ni, yang mana kalau kita duduk sehingga kita bangun, malaikat datang kepada kita, aku telah disampaikan bahawasanya Allah mengampunkan bagi kamu dan Allah menggantikan catatan buruk kepada kebaikan. Tak dapat, melainkan apa? Melainkan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir mengingat Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar semua? Sihat? Bersambung kita lagi dalam kuliah yang membahaskan tentang kitab Munyatul Musalli, cita-cita bagi orang yang solat. Solat ni tuan-tuan sangat perlu dijaga, sangat perlu diingatkan. Dia bukan sekadar kita mendirikan perkara rukun, berdiri tegak, sujud, rokok, bukan itu sekadar itu saja. Dia berkaitan dengan masalah-masalah yang sangat luas. Kalau tak mengaji, boleh jadi pahala ataupun ibadah kita rosak. Ni adik-adik pelajar tahfiz, kamu bakal jadi imam, kena datang majlis ilmu. Bahkan majlis yang ustaz nak baca ni sangat penting untuk kamu semua dan jemaah-jemaah semua. Kena belajar.
berkaitan dengan solat berjemaah macam mana. Baru-baru ni tuan-tuan, saja nak borak sebelum kita masuk dalam perbahasan. Bismillah. Saya hadir temuduga tauliah imam. Yang menariknya apa? Soalan tu ditanyakan secara petik nama. Contoh, nama tu dah ada semua kan dekat Tok Mufti tu. Dia panggil seorang. Dia panggil tu orang duduk situ je lah. Duduk macam meja besar tu. Yang seronoknya kita dapat diskusi dengan Mufti. Soalan tak susah tuan-tuan, tapi apa yang saya lihat, jawapan yang kurang cermat daripada beberapa imam yang hadir lah. Bukan nak memperendahkan apa, boleh kita bincangkan. Okey, contoh, ada satu orang yang bakal menjadi imam. Mufti kata, apa rukun pertama dalam sembahyang? Adik-adik, Ustaz nak tanya, apa rukun pertama dalam sembahyang? Apa dia? Sakit tekak? Berdiri tegak? Bagus, boleh jadi imam. Tetapi jawapan yang Ustaz dengar daripada bakal imam tu, dia kata apa? Rukun pertama iaitu takbir, mengangkat takbir. Mengangkat takbir. Kemudian jawapannya salah lah satu. Tak pula, mungkin tertib tu agak kurang cermat, tak ada masalah. Mufti pun tanya lagi, Tok Mufti pun tanya, apa di manakah tempat untuk mengangkat ataupun niat? Sebelum tu dia tanya apa? Angkat takbir. Baik, angkat takbir. Apakah yang rukun? Angkat takbir tu rukun ke bukan? Dia kata rukun. Tapi Mufti ni bagus, dia bukan nak menyalahkan, tetapi dia diskusi. Dia kata, mungkin maksud kamu lafaz takbiratul ihram tu. Dia kata, dia kata ya. Habis tu yang mengangkat takbir, angkat tangan tu, sunat. Okey, betul, sunat. Bila niat? Dia kata, bila nak kena niat? Apa dia jawab? Sebelum takbir. Sudah. Tuan-tuan, itu pun kita boleh, budak-budak boleh jawab sebenarnya, tapi mungkin takut. Nak cakap apa tuan-tuan? Apa yang saya perhati, kekurangan daripada kecermatan menjawab di dalam masalah-masalah solat, khususnya nak jadi imam. Kebanyakannya mereka ni lepasan daripada pelajar tahfiz. Minta maaf saya sebut. Sebab apa? Sebab mereka ada kebolehan dalam membaca Al-Quran, ada kebolehan dalam menghafaz Al-Quran. Tapi adik-adik, kamu kena sama untuk memperbaiki apa dia? Ilmu fardu ain berkaitan dengan sembahyang. Sebagai contoh, perkara yang rumit Ustaz nak bangkitkan. Kebetulan ada jemaah ramai kat sini, berkaitan dengan ganti imam. Banyak masalah ni mungkin lemah dari segi kita memahaminya. Contoh, kalau imam batal, apa yang kita jemaah nak buat? Imam pun baca solat subuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tumbang tuan-tuan. Udah pening kita. Macam mana nak buat? Dulu ketika mana zaman Nabi Muhammad SAW, pernah berlaku pertukaran imam ataupun penggantian imam. Di dalam bahasa Arab fiqhnya istikhlaf. Istikhlaf ni berlaku di zaman Nabi lagi, ketika mana Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam subuh. Kemudian rakaat pertama selesai, datang Nabi Muhammad SAW. Sahabat ni, kalau Nabi datang, dia tak boleh jadi imam. Nabi kena jadi imam. Kalau sekadar saya datang, tuan-tuan, imam duduk batal, janganlah kan. Ni Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar pun membatalkan sembahyang, naik Nabi jadi imam. Sedang pada masa yang sama, Nabi belum dapat rakaat pertama. Nabi pun menyambunglah apa dia? Imam Abu Bakar bagi jemaah yang lain. Maka itu kisah ni menunjukkan bahawasanya istikhlaf, mengganti imam, wajib untuk menyambung apa dia? Perbuatan imam. Dia tak boleh ulang balik. Itu yang pertama kita dapat daripada kisah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi bukannya buat, dia tak cukup satu, dia tambah, dia tak cukup satu tu,
tapi dia jadi imam, sedangkan Abu Bakar menjadi imam dah selesai 1 rakaat, makmum pun dah selesai 1 rakaat. Maka Sayyidina Nabi dia sembahyang seperti biasa, apa dia menambah 1. Makna kata dia tambahlah yang kurang daripada Sayyidina Abu Bakar tu, cukupkan 2 rakaat. Maka tahiyat akhir selesai dengan berjemaah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun. Apa jemaah buat? Ni bijak juga sahabat ni. Apa dia? Sahabat tunggu imam selesaikan, Nabi Muhammad selesaikan 1 rakaat yang belum cukup. Nabi Muhammad habiskan dulu sama dengan jemaah yang belum masih cukup 1 lagi. Bukannya Nabi buat 2 rakaat, sebab Nabi tak cukup 2 rakaat. Boleh faham kat situ? Ni kisah ni kita ambil dulu. Kemudian Nabi dah selesai 1 rakaat menambah, akhirnya Nabi tahiyat akhir salam sama dengan jemaah yang lain. Jemaah tadi buat apa? Jemaah tunggu. Jemaah tunggu macam mana? Jemaah dah selesai 2 rakaat dengan imam, iaitu rakaat pertama dengan Sayyidina Abu Bakar, rakaat kedua dengan Sayyidina Nabi. Nabi bangun 1 rakaat, jemaah tunggu, makmum tunggu untuk memberi salam bersama dengan Nabi. Nabi pun tambah 1 rakaat, habis selesai. Macam tu. Itu penggantian solat subuh. Makna kata diharuskan bagi jemaah menunggu makmum yang belum selesai rukun. Boleh faham? Itu yang pertama. Baik, yang berlaku masalah yang saya nak bangkitkan agak yang sukar untuk memahami apa dia. Yang perlu kita tahu sebagai jemaah nak semayang, siapa yang duduk belakang jemaah, belakang imam lagi payah, dia kena tahu banyak. Bilal selalunya duduk belakang imam. Contoh imam tumbang solat subuh. Baik, kalaulah imam tumbang solat subuh, maka dibenarkan jemaah untuk membantu imam. Berapa orang? Ikut berapa bilangan yang boleh membantu imam, angkat imam, masuk dalam bilik sebagai contoh. Tapi ustaz, membatalkan sembahyang dengan sengaja hukum dia haram. Maka kaedah keluar, ad-darurah tubihul mahdzurah. Apa dia? Perkara yang memberi darurat maka menjadi harus. Kerana apa? Kerana berlakunya permasalahan, maka harus. Berapa orang yang boleh dibatalkan sembahyang? Ikutlah yang mampu boleh angkat imam. Kalau 2 orang. Kalau imam besar sikit, kena angkat 2-3 orang, 5 orang pun boleh. Tapi jangan semua batalkan sembahyang. Baik, itu cerita dia. Kalau imam batal dengan keadaan tumbang, maka siapa yang perlu ganti? Orang yang belakang imam. Baik, masalah di belakang imam nak menggantikan istikhlaf. Penggantian imam, maka makmum tadi dengan syarat dia mesti naik ke depan, sambung bacaan. Contoh imam, imam batal sembahyang ketika membaca Al-Fatihah, maka makmum naik sambung bacaan imam, dia tak boleh ulang. Imam baca contoh ihdinas, tumbang, maka yang mengganti imam mesti menyambung ihdinas siratal mustaqim. Kalau imam tadi yang mengganti tadi dia ulang semula daripada bacaan, maka makmum mesti niat apa dia? Mengikut imam yang baru. Saja aku mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau makmum tak niat untuk mengikut imam, sedang imam tidak menyambung bacaan imam yang sebelumnya, maka solat jemaah tadi tu tak sah. Boleh faham? Tapi kalau imam pun sambung ihdinas siratal mustaqim, yang imam makmum yang menyambung imam tadi dia sambung bacaan, maka dia wajib membaca Al-Fatihah yang dia belum sempurna. Maksudnya apa? Imam dah baca ihdinas siratal mustaqim, jemaah mesti belum baca Al-Fatihah lagi, betul? Dia pula naik jadi imam, dia tak baca Al-Fatihah lagi, tapi tiba-tiba kena sambung bacaan Al-Fatihah imam yang tadi tu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Makmum baca Al-Fatihah, imam dah habis baca Al-Fatihah belum selesai, dia hanya menyambung saja. Kalau dia tak sambung, jemaah pula jadi mangsa untuk niat ikut imam pula. Untuk selamatkan makmum yang supaya tidak perlu niat sekali lagi menjadi imam, maka dia kena sambung, tetapi Al-Fatihah dia belum selesai, dia kena baca Al-Fatihah secara sendiri. Boleh faham? Jangan ingat senang je, saya nak jadi imam lah, tapi tak tahu. Saya nak jadi jemaah pun kena tahu juga ilmu. Bukan jadi jemaah ni boleh saja-saja duduk, kena ada ilmu juga. Bukan makna kata susah nak duduk belakang imam ni, bukan orang biasa-biasa.
Adik-adik ni kalau tak ada ilmu, jangan berani-berani duduk di belakang imam. Tobat tak ada siapa duduk belakang imam. Betul tak? Itu selesai. Baik. Kalaulah imam tadi batal, sekiranya imam itu batal, tidak mendapat satu rakaat lagi, sembahyangnya belum selesai satu rakaat, baru rakaat pertama tak habis dapat satu rakaat, maka diafdalkan. Afdal yang mengganti imam tu adalah imam yang sama. Contoh, saya jadi imam, angkat takbir Allahu Akbar, kentut. Maka kalau tak dapat satu rakaat lagi dengan jemaah, maka yang afdal untuk menggantikan imam itu bukan orang belakang, iaitu imam tadi tu. Maka saya kena batalkan sembahyang, kata dekat jemaah, tunggu sebentar, saya batal, saya ambil wuduk dulu. Dengan syarat kalau tempat wuduk dekat lah, sini dekat kan. Maka yang afdal untuk menjadi imam dia. Boleh faham? Dia pergi ambil wuduk dengan keadaan segera siap, masuk balik jadi imam, makmum ikut. Boleh ke Ustaz? Boleh lah. Seperti mana berlaku Sayyidina Abu Bakar diganti imam tadi tu. Bukannya orang belakang Sayyidina Abu Bakar, Nabi daripada luar datang. Ini imam yang sendiri. Dia yang kena ganti. Tetapi kalaulah imam tadi tu sudah selesai dapat satu rakaat, maka dibenarkan kalau imam tu batal, orang belakang ganti. Sebab apa? Sebab orang belakang pun dah dapat satu rakaat. Mudah, sebab perbuatan yang sama berlaku. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah rakaat kedua imam batal, maka imam batal, dia tak boleh ganti imam. Sebab kalau dia juga yang ganti, maka dia kena mula daripada semula. Payah pula, susah. Tapi kalau tak dapat rakaat, sama-sama lah. Betul tak? Okey. Apa lagi? Masalah jemaah ni. Masalah betul jemaah ni. Baik, kalaulah imam terbatal sembahyang, kemudian batalnya tadi tu sehingga menyebabkan makmum tadi bergerak ataupun meneruskan perbuatan sembahyang, makna kata mengambil masa yang lama. Imam batal sembahyang, imam pun pergi ambil wuduk, tak ada orang belakang, tak ada nak menyambungnya pun kan. Maka ada jemaah di antara jemaah yang lain meneruskan sembahyang dengan sendiri. Faham? Dia kata, tak ada siapa nak naik ni, sembahyang je lah sendiri. Tiba-tiba ada orang naik. Siapa-siapa lah yang naik? Maka naik imam yang tadi tu, okey, naik imam yang tadi tu, dia kena apa dia? Dia kena, yang jemaah yang telah terlajak rukun dia buat sendiri tadi tu, dia kena niat untuk apa? Untuk bersama dengan imam yang baru. Aku mengikut imam ini kerana Allah Ta'ala. Faham? Sebab apa? Sebab perbuatan dia terlepas daripada perbuatan yang telah imam tertinggal. Contoh, imam rukuk, baik, imam rukuk, imam batal, mana imam ni dia pergi intai, imam kena maklum sepatutnya, maaf tuan-tuan, saya batal. Okey, yang batal imam lah, dia boleh bercakap, kita tak boleh cakap. Makmum jangan cakap. Okey. Tak payah, imam dah faham dah. Okey, imam dah faham, makmum dah kena faham gitulah. Jadi makmum kalaulah dia bangun daripada buat perbuatan iktidal tanpa diimamkan, faham? Maka dia dah buat ibadat ataupun dia buat rukun bersendiri. Sebab apa? Lama sangat tunggu, lama pakcik tak larat dah rukuk lama-lama, dia kata kan. Ataupun tengah sujud batal kan. Dia pun bangun dia tu, dia dah buat satu rukun tanpa disertakan imam, maka dia dah mufarraqah daripada berjemaah. Kalaulah ada orang naik menggantikan imam tadi, maka dia kena niat untuk apa? Mengikut imam yang baru, sebab dia dah terlajak. Ada pun orang yang tunggu imam, tak apa, saya kuat lagi, tunggu siapa yang naik, sejam pun saya tunggu sejam. Maka imam naik, maka dia tak perlu niat baru untuk ikut imam. Boleh faham? Boleh berjemaah semua? Ingat mudah-mudah ke? Susah. Baik Tok Mufti tak tanya soalan macam tu. Baik, selesai. Boleh adik-adik semua ni belajar tahfiz, tolonglah Ustaz harapkan belajar tahfiz ni sertakan juga ilmu berkaitan dengan solat berjemaah, sertakan juga ilmu berkaitan dengan rukun syarat solat semua, sertakan juga memahami berkaitan dengan solat qasar, solat jamak qasar tu, kemudian masbuk muafiq. Kamu selagi kalau kamu kata, oh saya dah 30 juzuk, alhamdulillah saya dah dapat syahadah, tapi
Kamu tak lepas lagi ilmu fardu ain tu, kamu jangan keluar lagi pondok. Jangan keluar lagi tahfiz. Mengaji dulu, buat malu dekat orang nanti balik kampung. Hanya kamu boleh tunjukkan hafalan Quran kamu je. Boleh faham itu kelemahan yang berlaku. Ustaz nak supaya kamu tutup kelemahan tu dengan ilmu. Boleh faham? Ni ustaz cakap secara ringkas. Selebihnya kamu kena cari kitab. Pergi dekat pustaka Cu ke, tengok cari kitab hukum solat berjemaah. Dia akan bincang berkaitan dengan bab istikhlaf. Sebab itu agak sukar untuk dipahami. Okey. Baik, kita masuk pengajian kita berkaitan dengan adab sembahyang. Kita masuk selepas rukun dan sunat hay'ah, kita masuk berkaitan dengan adab sembahyang. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sejak ya tuan-tuan. Dahaga pula. Berkata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Adab sembahyang. Apa maksud adab? Adab ini iaitu adab kita dengan Allah ketika sembahyang lah. Adab sembahyang. Jadi kita nak sembahyang ni tuan-tuan, kalaulah kita jumpa sultan, pakaian kita paling-paling baju Melayu, bersampin, bersongkok. Tu jumpa sultan, jumpa raja. Mesti pakaiannya elok. Ini jumpa raja sekalian raja. Maka kita kena jaga adab-adab dia. Pakaian elok-elok. Ini budak tahfiz ni, ustaz tengok hari Jumaat biasa elok je berserban, berbaju jubah. Bila balik cuti tu, sembahyang Jumaat kat sini, hilang semua tu. Mana iman kamu berkaitan dengan sekolah je ke? Luar sekolah tak ada iman dah. Mana dengan berjesinya. Saya berani tegur budak-budak lah. Tak orang tegur orang tua nanti tahun depan, bulan depan tak boleh mengajar pula dah kan. Budak-budak ni kita boleh bentuk. Nasihat ustaz, kekalkan pakaian kamu ikut sunnah. Kamu balik ke, kamu tak balik ke, kamu berhadapan ataupun bertemu sembahyang dengan Allah, bukannya kamu bertemu dengan undang-undang sekolah. Tak. Sunnah tu, sunnah kita nak redha Allah, bukannya kita nak redha Ustaz Suhaimi. Tak. Kamu pakai baju putih ni untuk Ustaz Suhaimi je ke? Boleh jawab. Pakcik tu gelakkan kamu, nampak? Kena jagalah benda tu, okey? Kamu ni kan penyambung pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalkan sunnah. Teruskan pakaian kamu tu. Baik, kata musannif, jagalah kita waktu sembahyang. Kita kena jaga waktu sembahyang. Makna kata amatilah kita pada ketika waktu sembahyang. Apa yang kita nak kena jaga ni adab dia. Yang pertama, hendaklah hati kita ingat akan kebesaran Allah, Tuhan yang kita sembah. Ketika nak sembahyang ni adab pertama, kita kena apa dia? Jaga hati kita. Jaga pakaian tu dah biasa dah kan. Kalau itu pun nak kena tegur, kenalah tegur kan. Yang pertama, kita dah biasa sembahyang ni, apa yang kena jaga, walaupun umur dah 70 tahun ke, umur 40 tahun ke, umur 60 tahun ke, nasihat ni mesti kita kena nasihat. Termasuklah saya tuan-tuan, bila baca hari ni lah saya mentelaah kitab ni. Telaah balik lah kan. Nak ngajar kena telaah. Jadi saya praktikkan dalam sembahyang asar tadi. Nikmat. Sebab manusia ni perlukan nasihat setiap waktu. Walaupun hari-hari dah sembahyang, kita perlukan ada orang tegur. Saya tegur dengan cara saya baca kitab-kitab para ulama, tulisan-tulisan mereka. Tuan-tuan nak ditegur macam mana? Datang kuliah. Apa dia? Ketika sembahyang tu kita kena jaga apa dia? Hati. Ketika sembahyang, hati tu kita kena ingat akan kebesaran Allah yang kita nak sembah. Hati itu jangan, apa dia kata? Dan juga dalam sembahyang kita hendaklah beri ataupun merasakan sebenar-benar khusyuk dan merendah diri waktu rukuk dan sujud. Kebesaran Allah ni tuan-tuan, iaitu apa dia? Kita pandang kebesaran Allah itu pada ketika kita talafuz niat lagi. Sejak tu lah kita kena rasakan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Masa tu kita dah kena mula dah hati kita untuk membesarkan Allah. Kata guru saya apa? Kamu ketika sembahyang kena bersungguh-sungguh buat khusyuk.
Seperti mana kita nak minta kepada Allah, berdoa, buat nangis. Padahal tak nangis pun. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Kenapa tuan-tuan? Tidak akan hasil daripada khusyuk kalau kita tak ada buat usaha untuk bersungguh-sungguh dan buat khusyuk. Buat khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kelamaan tuan-tuan, Allah akan hadirkan rasa khusyuk yang betul-betul hakikat. Mula-mula memang kita kena buat. Tapi sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Mulut tu dah jadi biasa bercakap. Membaca rukun kauli tu dah biasa. Maka tak ada kemanisan dalam sembahyang. Tak ada kebesaran mentakzimkan Allah. Tiada merendah diri. Khusyuk ketika mana kita sujud. Merendah diri ketika mana kita rukuk. Faham? Cuba usaha sembahyang dalam keadaan yang begitu. Maka hendaklah di sini dia kata apa? Hendak masuk di sini kata ulama, hendaklah tu mesti. Mesti tu maksudnya apa? Sunat ke wajib? Sunat. Tapi dalam keadaan sunat, bila disebut sunat pada masa yang sama dia dalam keadaan bab adab, maka wajib. Sebagai contoh, sunat bagi imam ketika selesai sembahyang menganankan makmum mengirikan mimbar. Faham? Habis sembahyang apa semua kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunatnya apa? Menghadapkan kita kepada sana, menganankan makmum mengirikan mimbar. Itu sunat dia. Tetapi apa yang berlaku, perkara yang sunat tu akan berubah kerana menjadi adab. Kata ulama, kalaulah berlaku imam itu sembahyang di Masjid Nabawi, maka kata Ibnu Hajar, tuan-tuan, Masjid Nabawi, kalaulah imam, okey, sinilah senang cerita, imam menghadap sana, makam Nabi dekat belah sana. Okey, makam Nabi kat sana, mimbar dekat belah sini. Ini orang panggil apa? Raudhah, silap. Raudhah. Baik. Maka ulama bertukar daripada sunat tadi, dia kata apa? Ketika di Masjid Nabawi yang asalnya sunat, maka menjadi makruh. Siapa kata? Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli kata apa? Maka ketika imam menjadi imam di Masjid Nabawi, sunat ia apa? Menghadap kepada kirinya makmum, kanannya belah sanalah. Dia kena menghadap makam Nabi. Adapun Ibnu Hajar dia kata ikut juga sunat yang asal. Apa dia? Kanannya makmum. Sebab apa? Kata Imam Ramli, kalaulah asalnya sunat menghadap ke sana, dia akan membelakangi makam Nabi. Ianya menyalahi adab. Sulukil adab min awamir. Maka mendahului adab itu lebih utama daripada mengerjakan perintah. Maka ketika Masjid Nabawi saja imam kena menghadap ke makam, mengikut pandangan Imam Ar-Ramli. Makna kata perkara sunat dia akan bertukar menjadi wajib apabila perkara tersebut di bawah bincangan adab. Maka di sini tuan-tuan, adab menjadi wajib untuk kita kerjakan. Sembahyang tak ada khusyuk tuan-tuan, Allah tak terima. Sekadar sah saja. Berapa banyak sembahyang kita yang mulut ni biasa dah menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, rukuk, sujud, tahu-tahu habis dah. Saya tak cakap orang lain lah, saya sendiri. Jadi kita kena perbaiki sembahyang kita dengan mengikut perintah Nabi. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana aku sembahyang. Sembahyang Nabi macam mana? Kata ulama, sembahyang Nabi ada dua, solat zahir dan solat batin. Kita banyak ikut solat zahir je, pergerakan Nabi itu zahir, batinnya kita tak ikut. Nabi tu khusyuknya macam mana, kita tinggal yang tu pula. Kemudian, dan hendaklah membesarkan Allah dan menyucikan dia dengan penuh hati. Makna kata kena sungguh-sungguh usaha sehabis baik untuk buat kita khusyuk. Buatlah khusyuk. Mula daripada angkat takbir tu, ya Allah aku nak buat khusyuk.
supaya nanti aku dapat khusyuk yang hakikat. Buat-buat ni orang kata majaz lah. Majaz ni orang kata olok-olok dulu macam kita doa kan. Lama-lama kalau kita doa olok-olok menangis, lama-lama kita menangis. Kita buat bukannya untuk tunjuk kat orang, betul? Menangis-nangis tak. Kita buat tunjuk kat Allah. Allah takkan mempersiakan dan Allah lebih menghargai orang yang berusaha walaupun ianya belajar daripada asalnya olok-olok. Lama-lama Allah bagi nikmat, apa dia, kemanisan sembahyang yang kita nak sangat tadi tu. Tak boleh nak buat khusyuk, buat khusyuk dulu. Bukan senang nak sembahyang terus khusyuk kan. Memang diri kita ni asalnya kosong, asalnya tak tahu. Maka kita kena buat tahu dulu macam mana khusyuk, perasaan khusyuk tu macam mana, buat dulu. Akhirnya kita akan dapat. Apa dia? Dengan penuh hatinya. Waktu bila? Waktu takbirnya. Waktu takbir ni kita kena mula dah hadirkan rasa khusyuk. Hendak membesarkan Allah dengan penuh hati semasa takbiratul ihram dan takbiratul intiqalat. Allahu akbar. Nak pindah daripada perbuatan pun Allah tu kita kena membesarkan dalam keadaan kita ni memang khusyuk. Allahu akbar. Bahkan imam lagi kena buat macam tu. Ini imam pun kan, bukan imam sini lah, ni imam saya lah kan, jadi imam saya lah, saya tegur diri saya lah, masalah saya kan, kita tak khusyuk ni memang semua masalah sama je. Tak khusyuk ni semua masalah sama-sama. Imam Ghazali pun tuan-tuan tak khusyuk sembahyang, ditegur oleh adiknya Imam Ahmad. Kenapa? Imam Ghazali fikir apa dia tak khusyuk. Kenapa? Dia fikir berkaitan dengan masalah haid, sehingga kan Allah zahirkan darah dalam badan, di luar badan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ahmad, aku mufarakah daripada kamu sebab aku melihat darah yang keluar daripada badan kamu. Kata Imam Ghazali, oh aku tak khusyuk lah ni. Maka Imam Ghazali ni dia tinggalkan ilmu-ilmu yang masalah-masalah perbincangan agama ni, ditinggal. Dia fokus terus jadi ulama tasawuf. Asalnya Imam Ghazali ni ulama fiqh, tapi disebabkan masalah-masalah agama yang dia fikir sampai terbawa ke dalam solat, maka dia tinggalkan ilmu fiqh dia fokus untuk belajar adab. Ajar hati dia, betulkan hati balik. Kalau kita fikir perempuan, agaknya orang yang betul-betul ada ilmu kasyaf boleh nampak perempuan dalam otak kita. Hebat adik Imam Ghazali ni, dia boleh nampak. Saya pun boleh nampak juga. Nampak apa yang kita ingat lah kan. Banyak kita lalai daripada sembahyang. Dan waktu tasbih, ketika tasbih tu kita menyucikan Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sucikan Allah ni daripada apa? Segala sifat kekurangan yang tak layak bagi Allah. Tasbih dalam mana? Dalam rukuk dan sujud. Makna kata kita kena membesarkan ketika mana mengangkat takbir. Tiap kali takbir ihram ke, takbir nak bertukar perbuatan ke, kita kena rasa Allahu akbar, Allah Maha Besar. Buat-buat tuan-tuan, try buat-buat. Kalau kita buat-buat, tahu-tahu tuan-tuan, sembahyang ni nikmat betul. Kita akan merasakan, walaupun sembahyang yang kita buat-buat khusyuk tadi, kita akan rasakan nikmat dia lebih daripada solat yang sebelum kita buat. Ni sembahyang isyak ni, cuba try buat-buat khusyuk. Saya dah cuba buat asar tadi. Boleh tuan-tuan. Kita try isyak ni kot, boleh jadi lagi. InsyaAllah kena usaha sama-sama lah. Allah nampak usaha kita tu, Allah akan bagi yang sebenar-benar khusyuk dan tazallul, merendah diri. Kemudian kata, dan dalam sembahyang pula jangan memikir pekerjaan dunia. Jangan fikir perkara-perkara dunia. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung lagi. Dah insya cepat sekarang tuan-tuan. Ada soalan? Kalau tak ada apa, kita tutup majlis kita. Adik-adik nak tanya ke? Main ya. Tengok mana buku kamu dah tak salin dah, tengok. Budak tingkat 1 je salin. Boy, ingat Imam Syafi'i ke dengar terus jawab? Okey, nasib baik ada nak tanya. Kau tak kena bebel lagi. Imam tadi batal. Tadi imam batal ke? Okey, imam batal. Wak, orang kerungu lah wak.
Orang kurungu lah. Apa ni? Imam pingsan, okey. Makmum yang di belakang tadi, okey. Okey. Macam saya sebut tadi. Kalau batal sembahyang tadi tumbang. Okey, ni cerita tumbang bukan batal sebab ketut ke apa. Macam mana? Okey. Baik. Soalan dia, kalau imam tumbang, kemudian ada yang membantu. Okey, yang membantu. Tiba-tiba yang bantu tadi tu sepatutnya bukan orang belakang imam lah bantu, dia tugas dia untuk apa? Mengganti imam. Okey. Jadi dia kena gantilah. Kalaulah imam tadi tu batal, maka dia kena sambung apa yang perbuatan imam tadi tumbang. Contoh, mungkin tuan-tuan pening, kalau baca Al-Fatihah tumbang tak ada masalah. Tengah rukuk tumbang ataupun tengah sujud tumbang, takkan kita daripada rukuk perbuatan rukuk nak ke depan gitu kan. Jadi imam yang di belakang tadi, okey, dia kena kuatkan suara dia. So jemaah dah tahu dah, dia ni ganti. Di mana? Di perbuatan tempat dia lah. Bila dia berdiri tegak, maka dia kena ke depan. Bukan ketika sujud tu. Alamak, imam tumbang waktu sujud, dia pun kodok macam tu kan. Tak. Dia kena bangun, Allahu Akbar. Ada yang dah ganti dah. Jangan semua Allahu Akbar. Udah banyak imam pula. Ni belakang imam je. Dah berdiri, barulah imam tadi tu dah dapat untuk berjalan, dia berjalan ke depan. Kalau rukuk, dia kena bangun i'tidal, Allahu Akbar. Dia pun jalan ke depan. Bukan rukuk tu dia berjalan ke depan. Bahaya tu. Boleh? Terjawab ke bukan itu soalannya? Takut yang belakang imam tu tolong. Okey, dah faham dah. Sah semayang. Sah. Pakcik ni nak ingatkan kita. Boleh. Hati-hati. Tapi kalaulah imam belakang ni, makmum belakang ni, dia pergi tolong, tak ada siapa nak ganti, volunteer lah, kan. Contoh tak ada, yang tinggal lah pakcik sebelah sini kan, belah kanan tu pun jauh sikit, dah tinggal dia je, dia lah, dia kena pergi ke depan. Saya takut, dia kata kamu Kalau terlajak imam sebab lama sangat perbuatan tadi tu kan, maka tak ada siapa naik, semua kena sembahyang sendiri lah. Mufarakah. Kena niat mufarakah. Tapi memang dah mufarakah lah. Tapi kalau ada imam ganti, dia dah jadi pengganti imam. Dia tak perlu niat. Faham? Ada ke pakcik-pakcik tu? Mesti ada nak bincang tu. Dia buat usrah tu. Okey, okey, abang abang. Okey. Okey. Zero. Sebab dia dah batal. Sebab tu imam yang afdal untuk menggantikan, iaitu dia juga, syarat dia tak selesai lagi satu rakaat. Tapi dia kena ulang balik. Sebab tadi rakaat pertama tadi dia dah terbatal. Dia masuk. Dia pergi wuduk, dia tak boleh jadi imam. Tak boleh. Kalau boleh dia jadi imam, okey, ini tak ada masalah kalau dia jadi imam. Kalau berlaku begitu, dia jadi imam, tapi dia kurang satu rakaat dah, dia kurang lah, sebab satu rakaat yang dia buat tadi dah sia-sia. Sebab sia-sia, dah batal. Maka dia nak jadi imam juga. Minta maaf, saya rakaat kedua ni kan, minta maaf saya terbatal, saya nak ambil wuduk kejap, saya nak imam, jangan ada siapa-siapa naik. Contoh kan, dia pun ambil wuduk cepat-cepat, dia sembahyang. Maka makmum tadi tu kalau tak tahu, naya juga. Makmum selesai, dia dah tayat akhir, dia kena naik, makmum kena tunggu. Faham? Macam mana kisah Nabi Muhammad SAW menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Yang tak cukup Nabi tadi dia naik satu rakaat untuk tambah berapa yang tak cukup. Kemudian makmum kena tunggu tayat akhir, tunggu jangan bagi salam lagi sampailah imam tadi tu dapat balik salam yang terakhir tadi sama, kemudian bagi salam. Boleh faham? Kita tak faham begitu. Tak faham yang mana? Jemaah jangan bagi salam.
Mana ada orang bagi salam? Okey. Jemaah kena jangan bagi salam, tunggu je lah. Ini sama juga kisah dia tuan-tuan, masalah pada kalaulah imam dia terlupa rakaat. Okey? Jemaah dah tahu dah ni rakaat yang terakhir ni. Sepatutnya tahiyat akhir. Dia pun ingat tahiyat awal. Ataupun dia tak buat tahiyat lah, dia terus bangun. Makmum ni kalau dia bangun juga sedang dia tahu, dia batal sembahyang dia. Sebab dia menambah rukun sedang pada masa yang sama dia tahu. Maka dia kena tunggu imam. Dia kata makmum kena baca subhanallah. Okey kan? Jadi dia tunggu. Imam pun tak apalah, aku dah terlupa, aku buat je lah, teruskan juga satu rakaat. Dia tunggulah. Tunggu apa semua, imam dah duduk tahiyat akhir, kemudian baca tahiyat akhir sama-sama dengan imam. Kemudian salam sama-sama dengan imam. Sama jugalah begitu yang berlaku kalau mengganti imam tadi, dia perlu tambah satu rakaat, makmum kena tunggu. Kalau nak dapat pahala jemaah tadi. Kalau dia bagi salam dah, dia dah tertinggal lah. Orang kata dah mufarakah daripada mutabaah. Boleh faham? Okey, selesai? Boleh tuan-tuan? Angguk-angguk je. Pakcik duduk belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.